Kalau kita lihat daripada laporan yang dinyatakan oleh KWSP, kita lihat bahawa KWSP mengumumkan jumlah keuntungan bagi 3 bulan suku kedua 2020 ialah sebanyak 15.12 bilion. KWSP juga mengumumkan jumlah aset yang dilabur mereka adalah sebanyak 929.64 bilion pada 30 Jun 2020, di mana 49.2% pelaburan adalah dalam bentuk bond. Bayangkan, kalau kita lihat, kalau kita benarkan mereka ni keluar sekaligus, dah tentulah mereka dapat menggunakan wang ni untuk memulakan kehidupan baru. Kalau dia keluar, kalau dia keluar sekaligus, apa kata 45%, 45.7 bilion. Saya kira kalau masih lagi, KWSP sepatutnya mampu untuk memberikan peluang ini untuk penyimpannya mengeluarkan wang simpanan mereka. Sekiranya duit tabungan kita selama berpuluh tahun tidak dapat kita gunakan di saat kita terdesak begini, maka tabungan yang kita lakukan selama ini adalah sia-sia. Apa gunanya? Caruman simpanan hasil titik peluh sendiri tidak berguna pada saat-saat kritikal sebegini. Pencaruman KWSP bukannya meminta supaya dikeluarkan semua simpanan mereka di dalam KWSP, tetapi mereka mahu mengeluarkan di mana kemampuan yang mereka perlukan. Oleh itu, rakyat memerlukan sumbangan kewangan bagi menjelaskan utiliti bulanan mereka, keperluan harian mereka ini. Jadi kesimpulan yang saya nak nyatakan ialah, mengapakah kita menghalang daripada penyimpan KWSP ini mengeluarkan hak mereka sendiri. Isu yang kedua ialah isu moratorium. Kita tahu bahawa lanjutan moratorium secara automatik memang penting. Memandang ia bukan sahaja membantu pendapatan rendah B40, tetapi juga meringankan beban golongan pendapatan sederhana ataupun M40. Bermula 1 April 2020, kita lihat moratorium ataupun penangguhan bayaran balik selama 6 bulan secara automatik telah diberikan kepada peminat-peminat individu dan perusahaan kecil dan sederhana ini. Dan kita harap moratorium ini disambung lagi. Kalau boleh bagi lagi 6 bulan. Kerana kita kena lihat, bagi saya moratorium ini kena ada dua. Satu, moratorium yang kita lihat yang berkaitan dengan pinjaman kewangan. Yang kedua ialah moratorium yang membuat sewaan premis-premis perniagaan. Yang pertama mengenai pinjaman. Kita tahu bahawa bank berikan moratorium sehingga 6 bulan. Tetapi bagaimana keadaan syarikat pinjaman kredit finance ini? Dia tidak menyeluruh. Bank bagi, kredit finance tak bagi. Ini yang kita lihat pengusaha-pengusaha bas, taksi hari ini. Mereka tidak ada berniaga, tetapi mereka terpaksa bayar instalmen bas ini. Jadi bagaimana kita nak mengeraskan ini? Bukan saja agensi-agensi, bukan saja saya kata kredit finance dan juga bank, tetapi kita lihat agensi-agensi kerajaan juga tidak selaras. Kita tengok kadang Amanah Ikhtiar lain cara moratoriumnya. Tekun pun sama. Yang Mohd Penyekarang. Ya, bagi saya habis dulu. Jadi ini yang kita kena lihat. Mungkin kerajaan kata tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa kita nak campur tangan urusan bank dan juga syarikat-syarikat finance ini. Tetapi kita kena ingat, termasuklah pinjaman syarikat-syarikat pinjaman wang berlesen ini. Memanglah dia ada akta mereka sendiri. Kerajaan tak ada kuasa nak campur tangan. Nak arah pun mungkin mereka tak mau ikut. Tapi kita kena ingat, kuasa yang membagi lesen ialah kuasa kerajaan. Apa salahnya panggil kredit finance ini, bagi tahu mereka, minta kerjasama dengan mereka. Termasuklah peminjam wang berlesen, Menteri KPKT boleh panggil mereka. Panggil mereka. Kalau mereka tak membagi kerjasama dengan kita, kena ingat, kelulusan ini siapa yang bagi? Lesen kelulusan ini kita yang bagi, kerajaan yang bagi. Kalau waktu kerajaan susah minta tolong dengan mereka, mereka tidak hiraukan kita, satu, kuasa mesti kita gunakan. Sebab kita orang, bila kita ada power, kita mesti powerful. Ada wealth, full lah. Malah nak sebut, nanti masuk tarik pula. Faham sudahlah. Jadi ini yang kita nak kena lihat. Daripada segi penyelaras, untuk kita nak berikan pinjaman ini. Kemudian daripada segi sewaan pun sama. Kita juga lihat banyak bangunan-bangunan berpremis perniagaan kerajaan.
Yang kita lihat ada yang bagi moratorium, ada yang tak bagi, ada yang bagi free, ada yang bagi separuh. MAHB sebagai contoh, dekat airport tutup perniagaan tetapi sewa kena bayar. Satu syarikat kena bayar terbang kat lebih kat 1 juta. Sebulan kena sewa. Kena bayar. Di mana penyelarasannya? Rumah PPR. Dulu saya dengar ni menteri ada kat dalam ni. Semalam saya orang PR bagi tahu saya dah mula kena bayar pula sewa ni. Di mana penyelarasannya? Patut kena panggil. Semua kerajaan duduk sekali, agensi kerajaan, GLC, kena diselaraskan. Jangan mengikut suka hati mana-mana pengurusan. Kerana ini kita nak membela. Kita nak membela nasib rakyat yang sedang tertekan. Jadi kerana itu kita kena lihat bahawa moratorium ini dari segi pinjaman kena panggil. Saya kata lagi, Menteri KPKT panggil pegang lesen ini. Pinjaman wang Malaysia, bank panggil nak duduk berbincang bersama-sama. Bagaimana untuk kita nak meringankan sikit je rakyat. Amanah ikhtiar apa saja? Ya. Tekun amanah ikhtiar, sewa premisnya ke majlis daerah dan PUNB di bawah Yang Berhormat sebagai pengurusi. Ya. Saya PUNB, saya kena ikhlas, saya pengurusi. Saya dah umum, saya bagi free. Kita bukan baik, kita bagi moratorium pinjaman kita dah sambung, tak perlu bayar, dan juga premi-premi perniagaan. Ada 288 pun kita telah pun bagikan moratorium. Kena bagi Tanjung Karang jadi menteri. Muhammad Tanjung Karang nak bantu berkenaan pemandu bas. Ada persatuan membuat laporan polis tidak mendapat bantuan. Ini adalah satu berita yang saya baca dalam Free Malaysia. Ketua Persatuan Gabungan Pengusaha Bas Persiaran Zon Utara, Ahmad Roslan Abdul Latif berkata, mereka terpaksa buat laporan polis kerana tidak mendapat sebarang bantuan. Jadi saya juga menyokong perbahasan Tanjung Karang supaya pengusaha-pengusaha bas diberi perhatian dan apa juga bantuan kewangan yang boleh diberikan disalurkan dengan seberapa cepat yang mungkin. Jadi, itu saya kata bas, bukan saya bas sekolah, bas catat, bas persiaran, bas ekspres, mana mereka ni? Tidak ada pembelaan. Jadi kalau saya sokong, biarlah syarikat-syarikat ni atur bas, siapa nak lelong, lelonglah bas ni, siapa nak beli. Kerana mereka tidak diberikan pembelaan. Jadi, jadi kalau kita hanya mencari memberikan tidak ada penyelarasan ini, maka kita lihat dasar ini tidaklah berapa teguh. Dan juga kita lihat, kalau kita tidak selaraskan ini, kadang-kadang bila nak buat pinjaman, saya mesti PNB lah. Ini bila kita semak nak pinjam, ada skris, ada sitos. Dan ramai juga yang akan disediakan bankrupt. Kalau tidak diselaraskan. Bukan saja bank, termasuklah kredit-kredit finance ini. Jadi, kerana itu, dua perkara ini, memanglah patut kita kena sokong dan rakyat dan kerajaan kena. Dan wajib memberikan pertimbangan ini. Jadi, sebab itu, tadi bila saya dengar ucapan dinner saya daripada Pasir Mas, yang mengatakan syarat yang kita kenakan moratorium dengan dengan KWC ini seolah-olah macam ini syarat nak meminang bila Sultan Melaka nak meminang Puteri Gunung Ledang. Saya ingat kurang tepat ideologi itu. Kurang sikit sebab kita kena lihat yang hikayat Puteri Gunung Ledang ni dia nak kena buat jambatan mas. Jambatan mas kena tarik duit, nak kena buat jambatan, nak hati nyamuk, nak kena tarik nyamuk, rakyat terlibat. Ini tak ada. Saya anggap hari ini moratorium dan juga KWC ini seperti pelampung. Pelampung. Ini pelampung ni rakyat punya. Rakyat tengah nak tenggelam ni. Rakyat tengah nak tenggelam, selamatkan mereka. Tampak pelampung kepada mereka. Bila mereka besok sudah bernafas, sudah ambillah balik pelampung ini. Mengapa waktu rakyat memerlukan pelampung ini, kerajaan takut nak bagi? Jadi saya nak minta bahawa anggapkanlah ini sebagai pelampung penyelamat. Dan yang isu yang akhir, yang sekarang ialah keselamatan cyber. Kita sedia maklum bahawa